Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita mulakan dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, bahkan nikmat hari ini, pagi ini kita kembali dihidupkan selepas mati sementara untuk sama-sama kita menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk hari ini, alhamdulillah, hari Isnin 13 Mac 2023, kita dalam mood kira turun ataupun countdown dengan izin untuk kita sama-sama 9 hari lagi lebih kurang akan menyambut bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan pengampunan, bulan digandakan pahala dan bulan diturunkan padanya Al-Quran, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Baiklah para penonton sekalian, hari ini mungkin satu topik yang sangat dekat dengan kita. Sebenarnya mungkin ramai yang pernah dengar tentang sekolah tahfiz ataupun mereka yang digelar sebagai pelajar-pelajar tahfiz. Cumanya hari ini satu pendekatan yang sangat baik, yang mana kita akan bicarakan tentang kebangkitan hufaz profesional. Macam mana pula hufaz tu, apa kena mengena dengan tahfiz tu? Dia ada dari sudut bahasa Arabnya lah. Cumanya untuk penjelasan dengan lebih lanjut, Tanyalah Ustaz hari ini kita sangat seronok kerana kita bersama dengan penasihat tahfiz Madad yang berbahagia, Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Da'i hadari. Alhamdulillah sihat. Ya Ustaz ya. Ini pertama kali kita bertemu. Betul. Tapi tengok muka Da'i hadari itu lagi semangat saya, masya-Allah. Allahu akbar. Cumanya Ustaz, hari ini topik yang sangat dekat bagi saya secara peribadi kerana saya juga merupakan bekas pelajar tahfiz. Jadi kita nak sembang-sembang tentang kebangkitan hufaz profesional ni. Saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan. Cumanya para penonton, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Caranya macam mana hadari nak tanya soalan ni? Mudah sahaja. Ada beberapa kaedah. Antara yang anda boleh gunakan platformnya iaitu Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah lagi dan lagi akan saya maklumkan bagaimana cara untuk anda hubungi kami juga. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mungkin Ustaz Muhammad Syamsul boleh kongsikan apakah itu hufaz profesional dari sudut istilahnya dan penjelasan lanjut tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Para penonton TV9 Tanyalah Ustaz yang terus setia bersama dengan rancangan yang dengar-dengar kata antara rating yang tertinggi ni. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah setakat ni. Bukan apa-apa melainkan untuk kebaikan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan juga yang menemani saya pada pagi ini, anak muda yang bersemangat nampaknya, Ustaz Da'i Hadari. Dia tanya soalan pun saya dah risau dah. Tapi disebabkan kita nak bawa satu perbincangan yang penting dalam kalangan ibu ayah yang hari ini bila dengar hufaz, hafiz, masing-masing pakat semangat. Betul. Nak menyertakan anak mereka dalam bidang ini. Betul. Dan kita harap kefahaman mereka terhadap perkara ini ianya akan memberikan tunjuk ajar yang betul. Bukan kita nak mengajar, tidak, tetapi panduan untuk kita dalam nak melorongkan bagi anak-anak kita bagaimana nak menjadikan mereka itu sebagai insan yang akan memikul. Istilah memikul ni nampak macam berat kan, tapi itulah istilah yang pernah satu ketika dahulu diperkenalkan oleh para ulama dengan istilahnya hamilul Quran. Kalau kita pernah dengar dipanggil penggunaan istilah-istilah sebegini di kalangan para ulama dalam membahasakan tentang orang yang menghafaz Al-Quran. Hamilul Quran, kalimah hamil itulah orang yang memikulnya di belakang mereka untuk menjadikan Al-Quran itu bukan semata-mata sesuatu yang dibaca, tetapi dibawa bersama-sama dengan penuh tanggungjawab. Kalaulah satu ketika bila mana kita mendengar profession-profession yang lain, contohnya kalau kita kata doktor yang profesional, orang membayangkan seorang doktor yang tampil hebat di khalayak masyarakat dengan khidmat yang diberikan, pengalamannya, pengetahuannya yang sentiasa diberikan kemas kini terhadapnya. Tampil doktor yang profesional, orang kata subhanallah, doktor ni kalau saya jumpa dengan dia, saya dapat banyak pelajaran daripada ini dan saya faham apa yang disebutkan sebagai kerjaya sebagai seorang doktor. Begitulah juga bidang-bidang yang lain, engineernya, arkiteknya dan sebagainya. Tapi kalau hari ini, minta maaf Ustaz ya, satu ketika dahululah bila sebutkan tentang hufaz, orang mungkin kata itu imam je ke?
Nak jadi ustaz juga. Jadi ustaz juga. Tapi hari ini subhanallah, antara yang terbukti pertamanya Da'i Hadari sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kita kata hatta yang namanya hufaz itu pun boleh mengambil tempat sebagai orang yang tetap menyumbang dalam masyarakat. Betul. Tetapi pastilah keutamaannya itu, kepakarannya itu mestilah dalam bidangnya terlebih dahulu. Betul. Yang namanya hafaz Al-Quran. Kita nak jadi sekalian yang lain, tetapi jati diri kita sebagai penghafaz Al-Quran itu sendiri hilang. Betul. Orang tanya, yang lain semua kita boleh jawab. Tapi tanya tentang Al-Quran, kadang-kadang bukan Al-Hafiznya Ustaz, yang takutnya Al-Habisnya. Dia habis dengan Quran, tamat 30 juzuk, tapi Al-Quran itu tidak berbaki sedikit pun dalam diri dia. Maka bila kita nak fahamkan tentang maksud kalimah hufaz profesional ini, kita harap masyarakat tak terkeliru dengan gambaran sebahagiannya. Bila kita katakan hufaz profesional, orang gambarkan, doktor yang menghafaz Al-Quran, arkitek yang menghafaz Al-Quran, engineer yang menghafaz Al-Quran. Itu mungkin kita kata gambaran untuk lewat waktu ini. Tetapi asal bagi hufaz profesional itu, seperti mana bidang-bidang yang lain, orang yang membina kemahiran dirinya sampai ke satu tahap ianya dapat meyakinkan diri dan juga orang lain untuk mempercayai bidang yang dibawakan bersama-samanya. Contohnya macam Da'i Hadari. Bila mana orang tengok dia, minta maaf tuan-tuan, hari ini Da'i Hadari jadi mangsa lah untuk saya sebutkan nama dia. Tak ada masalah Ustaz. Contohlah orang kata, Da'i Hadari ini sebagai seorang pengacara. Tapi orang faham Da'i Hadari ini hufaz profesional, walaupun dia seorang pengacara tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi orang kata, orang nampak ciri hafiz seorang yang memikul Al-Quran dalam diri dia ketika mana dia mengacarakan program dia, tak sama macam pengacara-pengacara yang lain. Kalaupun dia merupakan seorang ustaz, orang nampak ustaz yang hafiz ni beza daripada ustaz-ustaz yang lain. Bukan kita nak merendahkan ustaz-ustaz, tidak, dengan difahaman begitu, tidak. Tapi orang nampak, subhanallah. Dan inilah yang kalau kita nak boleh fahamkan bagaimana Nabi SAW, bagaimana orang melihat ciri Al-Quran itu berada pada diri Nabi. Nabi hidup dalam kalangan masyarakatnya, ada para sahabat yang lain. Tapi bila mana ditanyakan tentang Nabi, jawapan yang paling mudah yang diberikan oleh isteri yang pasti memahaminya. Tak ada orang yang lebih faham kita melainkan isteri kita, Ustaz. Yang paling dekat dengan paling kita. Dekat dengan kita. Tak usah tipulah. Nak tahu apa, tanya isteri kita kan. Isterinya sendiri menyatakan bahawasanya akhlak Nabi SAW itu ialah Al-Quran. Sedangkan Nabi itu bukan setakat kita kata seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang panglima perang, Nabi seorang strategis, Nabi seorang itu dan Nabi seorang ini. Ciri-ciri Nabi itu dengan orang kata kalau nak diberikan profession dia pada hari ini, subhanallah, begitu banyak. Tetapi yang terjelas daripada sekalian profession tersebut ialah bukan yang lain, tetapi ciri Al-Quran yang tersemat dalam diri dia. Ini yang kita nak bawakan kepada masyarakat, kefahaman hufaz profesional. Kita tak naklah, na'udzubillahi min dalik, bila mana dalam kita nak mengetengahkan pengertian ini, orang kata orang nak jadikan anak dia hafiz Al-Quran profesional. Anak saya ni bila mana hafaz Quran, dia mesti jadi yang lain daripada ustaz. Tuan-tuan, salah. Tak semestinya begitu. Kalau nak jadi ustaz pun boleh, tapi ustaz hafiz yang profesional. Betul. Seorang doktor hafiz yang profesional. Kenapa? Orang dapat bezakan kehidupan orang dengan Al-Quran dengan kehidupan yang lain tanpa Al-Quran. Ini yang dikatakan profesional yang sebenarnya. Walaupun dalam satu seminar yang terbaru yang baru diadakan dalam bulan lalu, bila mana dibawakan tema hufaz profesional ini, kita cuba untuk membawakan cabaran yang terakhir dalam dunia semasa ini yang dikatakan sebagai Industrial Revolution 5.0. Itu yang dikatakan revolusi perindustrian 5.0 dimasukkan sebagai satu suntikan dalam kita nak berdepan dengan cabaran hufaz profesional pada era yang 2023 dan ke atas ni. Ini yang terbaru. Teringat 20 tahun lepas ada seorang budak yang dia terfikir, abahnya pernah menyatakan, Alung, abah hantar ke sekolah tahfiz ni bukan suruh jadi ustaz, tetapi jadi seorang yang memberi manfaat.
20 tahun kemudian baru terjawab, Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Jawapan itu dapat dirasakan sendiri kan? Ya, betul, Ustaz. Subhanallah. Baik, Ustaz. Seronok perbincangan kita ni. Saya nak minta tolong anda semua para penonton untuk tanyakan soalan dan kalau boleh sebarluaskan siaran langsung kita ini yang mungkin yang menonton ketika ini melalui Facebook kita Tanyalah Ustaz TV3 supaya ramai lebih tahu apakah itu tentang hufaz profesional. Ustaz, Mentari Senja di Facebook. Sahabat kita ni katanya, apakah ciri-ciri seorang hufaz profesional? Adakah ciri-ciri seorang hufaz profesional lelaki dan wanita itu berbeza kerana kebanyakan profesional sesuai kepada lelaki? Ini dari sudut gendernya. Apakah cabaran dan halangan seorang penghafaz wanita? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Subhanallah, ini antara yang penting juga Ya. Bila mana orang sebut nak tahu tentang hufaz profesional tu mesti orang nak tahu apa ciri dia. Betul. Nak semak buat senarai list. Ya. Ni nak ambil jadi menantu ni. Adakah dia hufaz profesional contohnya kan? Tuan-tuan, kalau kita sebutkan secara umumnya. Ya. Secara umumnya kalau nak ditanyakan bagaimanakah ciri hufaz profesional, jawapan yang pertamanya tak lain tak bukan iaitu kita mesti melihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah hafiz yang profesional, orang yang hafaz Al-Quran yang paling profesional. Betul. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencirikan sifat dalam diri baginda sebagai hafiz yang profesional? Pastilah yang pertama sekali iaitulah orang tersebut mestilah menjadi orang yang betul-betul, kalimah hafiz itu sendiri adalah penjaga. Mestilah hafiz profesional, sifat dia yang pertama bukan yang lain, tapi dia mesti kena jaga Al-Quran. Kenapa kita gunakan kalimah jaga untuk hafaz Quran? Ya, betul. Tanya juga kan. Banyak lagi kan orang kata guna je memorize. Sorry, salah. Hafal juga kan? Hafal juga. Tapi dia tak sama macam kita kata hafiz ataupun orang yang menghafaz Al-Quran. Betul. Hafaz itu bukan takat kita kata kita melalui proses memorization yang kita katakan. Bukan sekadar ingat. Tidak. Tetapi hafaz itu bermula daripada kita baca. Kita hafaz akannya. Pelihara dalam diri. Kemudian sampai kita boleh beramal dengannya. Sampai kita boleh mentatbikkan apa yang kita hafaz dalam diri. Allah. Sebab tanggungjawab hafiz ni bukan sikit, Ustaz. Bukan sikit. Kita pernah dengar kan, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu wal'iyadu billah. Berapa ramai yang menjadi pembaca Al-Quran, penghafaz Al-Quran dalam keadaan Al-Quran itu melaknat akan dia. Pasal apa? Sebab dia tidak menunaikan akan hak Al-Quran itu sendiri. Kalau kita katakan untuk hafaz profesional, bila mana dia dah faham, lepas daripada dia dah hafaz, bukan takat hafaz sekali itu, Ustaz. Betul. Orang tanya, sampai bila Ustaz kena hafal? Agak-agak bila habisnya? Mak ayah kira bila hantar anak bila ke habis mahal, bila habis kan? Ya. Jawapan kita, bila agak-agaknya tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan habis hafal Quran? Takkan habis. Bukan takkan habis, Ustaz. Penghabisannya ialah seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan apa dia? Yuqalu li ahli al-Quran ataupun yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhir manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada mereka yang mendampingi akan Al-Quran. Dalam bahasa Melayu kalau sebut pendamping ni risau seram bulu roma. Tapi pendamping bagi Al-Quran ialah orang yang takkan hidup melainkan Al-Quran itu di sisinya. Ini dia. Allah akan sebutkan kepada mereka ini, wahai orang yang mendampingi Al-Quran semasa hidup dunia dulu. Kemari kamu, iqra. Pada waktu ini, bacalah Al-Quran. Bila? Hari kiamat. Kita tahu di hari kiamat nanti, semua amalan kita ditiadakan. Dah tak ada dah namanya kena sembahyang. Betul. Ni tak lama lagi nak puasa kan? Dekat akhirat tak ada puasa kan? Tak ada puasa. Tak ada puasa. Tak ada. Boleh makan je kerja kita kan? So dekat dunia kena puasa, tidak boleh makan dekat akhirat nanti ya. So amal-amal yang lain itu seolah-olah telah pun tiada. Allah. Tak dengar daripada hadis Nabi orang masih lagi salat dalam syurga. Tak dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang masih lagi berpuasa dalam syurga, buat haji dan sebagainya. Tapi kita dengar seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, di akhirat nanti diberikan peluang untuk kita melakukan salah satu daripada ibadah yang kita buat di dunia yang namanya baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ini memberikan erti yang sangat-sangat besar. Apa dia? Iaitulah Allah kata dengan bacaan tersebutlah Allah kata warqa, kamu mendakilah tangga-tangga ketinggian hidup kamu di sana.
menaiki tangga-tangga menaiki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syurga ni dia semakin tinggi semakin best, Ustaz. Betul. Macam kondo lah. Ya. Lagi tinggi atas sekali tu. Lagi tinggi martabatnya kan. Lagi tinggi martabat dia. Ini yang disebutkan warattil kama kunta turattilu fid dunya. Waktu kita melangkah menaiki tangga ke syurga itu, Allah kata, alunkanlah terus bacaan kamu seperti mana kamu mengalunkannya di dunia dahulu. Ya. Fa inna akhira manzilatak, sesungguhnya kedudukan kamu dalam syurga itu nanti akan ditentukan inda akhiri ayatin taqra'uha, di sisi ayat yang terakhir yang kamu akan baca nanti. So kalau orang tanya, baik, sampai bila kita nak hafaz Al-Quran ni? Sampai kita melangkah kaki kita masuk syurga, barulah kita akan berhenti. Bukan berhenti untuk membaca, tidak, tetapi berhenti untuk tanggungjawab tersebut kita tunaikan dengan jayanya. Maka ini ciri yang paling utama sebelum daripada kita kata, baik, selepas daripada kita dapat Al-Quran, macam mana kita nak terjemahkan dalam kehidupan supaya orang juga hari ni kan, nak dapat hidup dengan Quran tu. Dia nak tengok contoh, tengok Dai Hadari. Allah. Saya nak jadikan anak saya macam Ustaz Dai Hadari ni. Apa ini lagi Ustaz lagi lah. Contoh lagi best ada depan mata kita. Baiklah Ustaz, lagi dan lagi kita akan bicarakan. Termasuklah kejap lagi saya nak tanya tentang persepsi masyarakat berkaitan dengan pelajar tahfiz ini. Nantikan selepas nanti, boleh Ustaz ya? Kalau nak tahu jawapannya, tunggu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, kami nak ucapkan terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Difahamkan, ada sahabat-sahabat yang menonton dari Singapura, Woodlands, Jurong dan sebagainya. Terima kasih orang-orang Kota Singa. Bahkan ada juga yang menonton sahabat-sahabat kita di Batam, Riau. Terima kasih juga. Dan sahabat-sahabat kita yang menonton dari Brunei. Apa kata boleh berkenalan di media sosial yang turut menonton di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, maklumkan dari mana anda menonton. Dan hari ini bersama dengan saya Dai Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim, kita bicarakan tentang kebangkitan hufaz profesional. Baik, Ustaz. Saya suka bawa perbincangan kita di blok yang kedua ini supaya kita nampak bahawasanya apa antara cabaran-cabaran juga kepada institusi tahfiz itu. Ada persepsi segelintir masyarakat menyatakan bahawasanya pelajar tahfiz ni hanya akan menjadi ustaz sahaja. Bahkan ada juga pandangan yang menyatakan sekolah tahfiz ini sekadar untuk mengubah suai dari budak nakal ke budak baik. Bagaimana untuk membetulkan persepsi ini? Subhanallah, tuan-tuan, bila sebutkan tentang hidup dengan Al-Quran ini, orang nampak yang manis-manis saja. Betul. Allah, kalau seorang tu anak dia hafal Al-Quran, bahasa manusia hari ini sejuk perut mak dia kan. Betul. Tapi sebelum sejuk perut mak dia tu, dia tak tahu betapa panasnya perut mak dia dalam nak menghasilkan seseorang yang benar-benar menghafaz Al-Quran, yang kita sebut orang yang menjaga, yang memelihara akan Al-Quran. Maka daripada ayat ini, saya harap masyarakat memahami dalam apa juga bidang kehidupan itu akan ada cabarannya. Hatta dalam bidang hafaz Al-Quran ni, orang kata adakah langsung hidup semua tiba-tiba bertukar menjadi hidup malaikat yang tak ada cabaran, contohnya kan? Betul. Kita yang namanya manusia yang Allah bekalkan dengan akal, dengan nafsu ini, kita faham pasti akan ada sesuatu yang cabarannya. Dan cabaran ini kalau kita nak lihat, ianya mungkin kita boleh peringkatkan ia kepada individu, kepada keluarga itu sendiri, kepada masyarakat, hatta pada peringkat yang lebih tinggi, mungkin negara, mungkin dunia itu sendiri. Kalau kita katakan cabaran untuk peringkat diri itu sendiri, sebelum kita pergi kepada stigma-stigma dogma masyarakat. Waktu kita mula-mulalah nak masuk bidang ni, Ustaz Hadari lah, Dai Hadari kita ni kan, waktu zaman tu orang kata macam itulah. Kita nak meyakinkan diri kita sendiri, betulkah yang disebutkan daripada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang akan menurunkan akan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara akannya. Kita tahu tentang tafsirnya, bagaimana yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ia bukan sekadar pemeliharaan terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Bahkan yang mudah-mudahan termasuk di bawah pemeliharaan ini adalah orang-orang yang mengambil tanggungjawab memelihara Al-Quran itu sendiri.
So kita kata kalau kita hafal Al-Quran ni, adakah kita akan terpelihara hidup kita dunia akhirat? Nak bagi yakin benda tu, kalau ikutkan hati kita zaman-zaman dulu kan, tengok kawan kita jadi orang ni, jadi orang itu. Kita ni nak jadi orang apa? Betul. Jangan jadi orang-orang sudah. Yang saya terfikir Ustaz, ini minta maaf mencelah. Kadang-kadang tu saya terfikirkan bila tengok kawan-kawan masuk asrama penuh, kita belajar mana? Thailand. Itu pun kita tak yakin dengan diri kita sendiri Ustaz. Sebut pula belajar Thailand tu, belajar tahfiz. Allah. Nak sebut pun tahfiz, pelan-pelan. Segan kata. Kita kan. Satu ketika dahulu. Cabaran diri untuk yakin janji Allah, yakin janji Nabi ini adalah cabaran yang paling utama dalam diri. Allah. Ustaz, anak 9 adik-beradik. 9 orang adik-beradik. Allah. Kakak yang pertama doktor. Kakak yang kedua pensyarah sains komputer. Alhamdulillah. Yang ketiga bahagian undang-undang. Alhamdulillah. Saya anak keempat. Yang tiga lagi tu, nampak kan? Macam mana kita nak letakkan keyakinan kita bila mana ayah kita kata, Hakim, ayah saya bahasakan saya dengan panggilan Hakim. Panggil Hakim ya? Panggil Hakim. Ayah dah tolong ambil isikan borang, pergi temu dega. Pergi temu dega, ambil motor pergi temu dega sendiri. Taruh Quran Jakim. Result SPM masa tu, orang kata antara top scorer lah. Betul. Antaranya. Allah bagi. Tapi nak yakinkan diri, bila mana kita tahu dulu-dulu sebelum tahfiz lah, kita pegang kalau dengar cakap mak ayah, hidup itu akan aman dunia akhirat. Itu yang kita pegang. Bila mana ayah kita melorongkan kita untuk jalan tersebut, yakinkan diri janji Allah tersebut. Alhamdulillah, bagi kita yang saya, walaupun mak ayah bukan seorang ustaz ataupun ustazah, kalau sebut latar belakang keluarga kita, ayah dini ke yang ustaz yang menggesa dia supaya hafal Al-Quran? Tidak, ayah saya bukan hafiz Al-Quran, bukan ustaz, mak saya bukan hafizah, bukan seorang yang menghafaz Al-Quran. Tapi Allah berikan kepada mereka sendiri keyakinan bahawasanya hidup dengan Al-Quran itulah hidup yang memberikan cerminan kepada hidup bahagia dunia dan akhirat. Bahkan membimbing anaknya. Bahkan membimbingnya. Cabaran keluarga ni bukan ringan Ustaz. Betul. Kalau kata anak tu diminta untuk hafaz Al-Quran, tetapi keluarga itu sendiri tidak memberikan sokongan, dokongan untuk anak ini menghafaz Al-Quran, Takkan jadi Ustaz. Banyak cerita-cerita, minta maaf Ustaz anak tu dah mula hafaz Al-Quran tapi keluarga tidak memberikan support yang kita akan cerita nanti, mungkin kita akan ceritakan apa yang diperlukan. Tapi akhirnya anak tu mungkin habis hafal Al-Quran, bahkan mungkin ingat, tetapi bila mana orang tengok kepada diri dia, akhlaknya, adakah orang kata inikah orang yang disebutkan sebagai orang yang menjaga memelihara Al-Quran ni tuan-tuan? Besar benda ni. Masyarakat dengan stigma dan juga dogma yang telah pun dibiasakan daripada dulu ni, kalau hafal Quran ni confirm keluar paling tinggi pun dia boleh capai Tok Imam je. Anak tahun 3 di universiti Ustaz. Alhamdulillah. Tahun 3 di universiti yang ambil subjek Al-Quran. Datang seorang hamba Allah dengan satu soalan pedas. Nanti kalau grad daripada universiti ni yang belajar Quran ni, balik boleh kerja apa Ditanyakan sebegitu. Dan soalan itu bukan nada yang sebegitu, nada yang kita dengar tu kita tahu itu adalah merupakan ucapan yang sinis sebenarnya. Boleh kerja apa? Subhanallah. Kalau kita tak tegar hati kita untuk bertahan dengan keadaan yang dijanjikan oleh Allah juga Rasul, habis kita. Kita pun boleh putus asa. Itu satu ketika dahulu. Cabaran hari ini, orang kata kalau kata masuk saja Mahat Tahfiz, yang orang yang paling buruk akan bertukar dalam masa satu hari jadi malaikat. Itu antara stigma masyarakat lagi ni. Itu sebab, minta maaf tuan-tuan, ada ibu yang bila mana dia putus harap dalam mendidik anak dia, jalan yang paling singkat yang dia ambil, inilah tempat untuk dicampakkan anak tersebut, bagi memulihkan anak tersebut. Sedangkan di situ sebenarnya bukan tempat untuk pemulihan. Sebaliknya itulah tempat untuk kita nak jalankan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Kalau nak jadikan orang Al-Quran itu orang hebat, kenapa tak hantar anak yang terhebat untuk hafal Al-Quran? Allah. Sepatutnya begitu. Baik. Dan sampailah kepada yang lain-lain daripadanya. Tapi semua benda ini insya-Allah dengan lahirnya hufaz selepas daripada itu, kadang-kadang jawapan itu tidak diberikan menerusi jawapan yang bertulis, jawapan yang dibicarakan. Tapi orang kata jawapannya tengoklah Dai Hadari, situlah jawapannya. Contohnya lah. Segan pula saya pagi ni. Cumanya Ustaz, kejap lagi kita akan cerita jugalah macam Ustaz nak kembangkan perbincangan kita ini berkaitan dengan sokongan ahli keluarga juga. Mungkin ciri-ciri keluarga itu juga nanti. Ada pemanggil di Thailand ketika ini, kita nak raikan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadori Romlis dan juga Ustaz ya. Saya Omar Abdul Majid dari Selda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz juga sihat ya. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan Haji. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, saya daripada kecil lagi dulu saya pun adik-beradik saya semuanya tidak ada di aliran inilah. Jadi apabila adalah seseorang yang berada di aliran agama ini, maaf masuk ke tahfiz ini, mereka akan tanya, awak nak jadi apa masa depan, awak nak makan apa depan kelak, kalau awak nak kahwin nak bagi makan apa anak bini awak, nak sekolah ke apa, kerana jaminan kerja tu tak ada. Dia nampak, tak nampak jaminan kerja tu Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimanakah kita ni nak membuang persepsi yang begini rupa ni Ustaz. Aliran agama tak ada masa depan dan juga aliran tak sama dengan aliran yang sains dan sebagainya ini. Dan apakah patut kita lakukan? Kerana kita dah faham di dunia ni memanglah semua nak yang macam sains semua bagus-bagus, belaka dapat kerja yang baik-baik, gaji besar-besar Ustaz. Jadi aliran agama ni dia terhad pekerjaan yang akan ditemui nanti kelak ataupun diceburi kelak. Akan diceburi nanti. Akan diceburi nanti kelak Ustaz. Jadi apakah persepsi yang begini untuk kita buang? Apakah cara untuk kita membuang persepsi masyarakat terhadap aliran agama dan mengasingkan agama dengan sains Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cantik daripada Haji Omar. Saya sendiri secara personal, secara peribadi pun pernah kena juga. Arwah Wan kata, Hadari, jaga Al-Quran, pasti kamu akan berjaya, dia sebut. Saya sendiri waktu tu tak percaya, tapi rupa-rupanya bukan sekadar saya tak percaya, masyarakat juga tak percaya. Macam mana nak ubah persepsi ni? Subhanallah, kita ingatkan bila mana dah masuk zaman milenium ni, stigma dan juga dogma ini telah pun terhapus ya. Tapi sebenarnya masih lagi ada baki-baki yang masih lagi terpencil pengetahuan mereka daripada pengetahuan terhadap bidang tahfiz ni. Sebenarnya hari ini khususnya ia lebih lebih baik berbanding 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Di saat ketika mana 20-30 tahun yang lalu, laluan kerjaya secara khususnya yang melibatkan bidang tahfiz ni, orang hanya melihat keluar dari bidang tahfiz ni paling kuat jadi tok imam, jadi guru agama sahaja. Tapi sejujurnya di saat tersebut yang waktu laluan kerjaya itu tidak kelihatan pun, kita berani untuk bertanyakan, boleh tak tunjukkan kepada kita siapakah di kalangan mereka yang benar-benar menghafaz Al-Quran hari ini berada di jalanan meminta sedekah ataupun menagih simpati orang lain untuk meneruskan kehidupan. Setiap daripada mereka itu Allah berikan pemeliharaan yang kadang-kadang Ustaz, Da'i, tuan-tuan, kita tak pernah terfikir pun apa yang Allah rezekikan kepada kita, subhanallah. Tak disangka-sangka. Tak sangka. Dan jawapan sejujurnya kita kata, kalaulah bukan kerana Al-Quran itu pun, kita tak tahu kita di mana sekarang. Ya. Sangat setuju. Sebaliknya. Itu satu ketika yang mana plan-plan kerjaya itu belum lagi wujud. Laluan-laluan kerjaya itu belum lagi wujud. Dukungan-dukungan masyarakat dalam bentuk yang realiti. Hari ini kalau sebutkan tentang MRSM Ulul Albab, tanyakan kepada mereka yang pergi temu duga tuan-tuan, yang nak masuk MRSM Ulul Albab ni, bilangannya yang datang temu duga saja ribuan. Yang diambil cuma ratusan. Maksudnya masyarakat telah pun mula jelas tentang perkara ini. Dah mula sedar. Cuma macam mana nak hapuskan stigma tersebut? Di sinilah yang saya katakan sebenarnya kadang-kadang jawapan itu kita tak dapat nak berikan dalam bentuk jawapan lisan. Kita tak dapat nak berikan dalam bentuk jawapan yang bertulis kadang-kadang. Tetapi menjadi kepentingan buat mereka yang telah pun melalui jalan ini untuk menunjukkan contoh yang terbaik. Sebab keyakinan seseorang itu bukan hanya dilihat dengan jawapan lisannya, tetapi dilihat daripada bukti. Dia panggil dakwah bil hal. Lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Yang dikatakan bahasa lidah, keadaan yang ditampilkan itu ia lebih kuat daripada bahasa yang ditampilkan dengan lidah itu sendiri. So kita harapkan para hufaz yang sebutkan bangkitlah hufaz profesional ni, tampilkanlah kehidupan kalian dalam apa jua lapangan sekalipun. Kalau siapa yang jadi ustaz, jadilah ustaz yang membawa Al-Quran sebagai orang yang hafiz Al-Quran ini dalam bentuk yang profesional. Biar orang faham kata bahawasanya, oh, bezanya
orang ustaz yang hafiz dengan tak hafiz daripada sudut profesionalnya dia. Membawa nama Al-Quran itu besar sebenarnya. Kalau kata dia doktor yang hafaz Al-Quran, orang tahu, bezalah jumpa dengan doktor ni. Lain. Kenapa ubat sama, dia punya rawatan pun sama. Tapi saya rasa lain macam lah. Bila masuk jumpa dengan dia, saya tak nampak dia dulu. Saya nampak Al-Quran yang ada pada diri dia. Ini tanggungjawab kita para hufaz sekalian, iaitulah bagaimana kita nak mengetengahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita dalam bahasa yang dibahasakan oleh Syekh Al-Imam Rashid Ridha. Dalam nak menampilkan Al-Quran. Inilah jawapan yang paling tuntas bagi menjawab stigma tersebut. Selagi mana kita tak mampu untuk menangkisnya dengan keadaan ini, sukar agaknya. Betul. Betul. Sebab benda ini orang nak hari ini KPI. Terus nampak. KPI, Key Performance Indicator. Tak nampak? No. Allahu Akbar. Orang nak nampak. So, buktikanlah, insyaAllah. Cuba bayangkan para penonton sekalian, kita satu masa nanti dapat lahirkan juruterbang, jurutera, mungkin juga ahli saintis yang merupakan penghafal Al-Quran. Subhanallah. Satu pencapaian yang sangat hebat yang kita nanti-nantikan. Itu yang kita nantikan. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bicarakan tentang topik kita hari ini, kebangkitan hufaz profesional. Terus bersama dengan kami, rehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Dan saya yakin mungkin ada pada pagi ini yang dah sibuk menguruskan diri, menguruskan mungkin segala urusan lah, untuk memulakan perniagaan, untuk ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan urusan. Sambil-sambil itu anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini saya dan kita semua bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Somad, ataupun boleh panggil Ustaz Hakim ya? Itu panggilan keluarga. Oh, keluarga. Kalau panggil Ustaz Syamsul. Kalau biasanya kawan-kawan panggil, dia panggil Syams. Matahari. Matahari. Ustaz Syams. Kita bicarakan tentang kebangkitan hufaz profesional. Baik Ustaz, saya terdetik untuk bawakan ke depan dalam perbincangan kita ini ada satu luahan sahabat kita di Facebook ni. Nama beliau Syohana Hassan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak dapat 2 tawaran sambung belajar. Ini kata beliau. Yang pertama, asrama penuh aliran sains. Tawaran kedua, iaitu sekolah agama tahfiz, dan anak memilih aliran agama tahfiz. Beliau berkata, moga tepat keputusan dan ada keberkatan. Saya nak tanyalah dari sudut ibu bapa, bagaimana jika berlaku situasi begini, ibu bapa tu nak memujuk hati dan nak positifkan. Ya Allah, kenapa anak aku tolak aliran sains, memilih tahfiz? Silakan Ustaz. Subhanallah. Terlebih dahulu kita nak ucapkan tahniah kepada Puan Syohana. Kenapa pula? Ini masalah tiba-tiba tahniah. Puan, sejujurnya berapa ramai ibu dan ayah yang hari ini berkehendak anak-anak mengikuti aliran tahfiz. Tapi kecenderungan anak tidak ke situ. Saya dah bertemu dengan beberapa ibu dan ayah yang cuba untuk menempatkan anak mereka di sekolah-sekolah tahfiz. Setelah kesedaran itu tiba kepada mereka. Tetapi pada waktu itu, anak mereka sendiri tidak ada kecenderungan tersebut. Seolah-olah terpaksa. Kalau kita nak tanyakan, majoriti pada hari ini, kalau diberikan pilihan kepada anak-anak kita, nak sekolah asrama penuh ke nak sekolah agama aliran tahfiz, dan ada juga sekolah berasrama penuh, aliran tahfiz ada juga. Contohnya macam MRCM Ulul Albab tu kan. Betul. Majoritinya akan pilih yang aliran sains tanpa aliran tahfiz tadi. Tapi nak boleh dapat, walaupun saya sebutkan ramai yang pergi 3,000, tapi jumlah pelajar hari ini yang menduduki peperiksaan UPSR contohnya bukan 3,000 tuan-tuan. Ramai. Lebih ramai daripada itu. Maksudnya golongan yang disebutkan, golongan yang nak mengambil tanggungjawab menjaga Al-Quran ini sangat-sangat sikit. Allah. Kalaulah anak puan tiba-tiba Allah lorongkan kepada hati dia untuk pergi mengambil tanggungjawab ini, mudah-mudahan anak puan adalah antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya ucapkan subhanallah, tahniah. Nak dapat anak yang nak sedia pikul tanggungjawab untuk jaga Al-Quran ini bukan mudah.
Tak percaya? Tanya pada tiap-tiap keluarga secara umumnya. Berapa ramai yang anak dia hafal Al-Quran dan ambil aliran tersebut? Adalah sebahagian keluarga yang daripada yang sulung sampai kesudahannya semuanya ambil aliran tahfiz walaupun berbilang profession selepas daripada tu. Tapi ini yang nak kita pastikan, setiap keluarga itu paling kurang ada satu wakil yang akan dapat menjadi penjaga Al-Quran, yang akan dapat mudah-mudahan memberikan syafaat kepada ibu dan ayahnya. Amin. Kita tahu kan kelebihan orang yang menghafaz Al-Quran bukan takat untuk diri dia. Betul. Ibu dan ayahnya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota kemegahan. Siapa yang tak nak? Saya sendiri pun bila mana tengok kepada anak-anak saya yang pada usia 14 tahun, 12 tahun ini kan, saya sendiri tak dapat nak tentukan lagi apa kecenderungan mereka, melainkan kita cuma berikan galakan-galakan dalam bentuk luaran. Tetapi kesudahannya kita tahu diri anak itu sendiri yang akan membuat keputusan apa yang dia akan ambil. Itu kehidupan mereka. Kita tak boleh jadikan mereka itu diri kita. Betul. Oh, sebab kita tak dapat hafal Al-Quran, saya nak anak saya hafal Al-Quran. Itu kita tak boleh paksakan. Tidak boleh ada niat untuk memaksa. Memaksa tidak. Sebab Al-Quran ini kita tahu adalah merupakan kurnia, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. So kalaulah anak puan yang memilih sendiri, saya kata syukur banyak, sujudlah pada Allah dengan sujud syukur. Sebab tak ramai daripada anak-anak yang sanggup untuk memikul beban untuk menjaga kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan pilihan inilah pilihan yang Allah lorongkan. Melainkan tinggal apa dia? Doakanlah untuk anak ni, sokonglah hasratnya tersebut. Pasti puan akan melihat satu hari nanti apa yang kita sebutkan hari ini akan benar-benar dibuktikan, sebab yang menjaganya bukan puan, yang menjaganya bukan kami, yang menjaganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah Puan Suhana kerana ada aset dalam keluarga untuk menghafaz Al-Quran. Cumanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan ciri-ciri dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana antara, secara ringkaslah mungkin, ciri-ciri yang patut ada dalam keluarga untuk memupuk anak-anak itu bersemangat dalam mendekati diri dengan Al-Quran. Saya nak kaitkan dengan Puan Suhana sebagai satu bentuk silakan, keadaan yang saya boleh agak-agak. Dan saya sendiri, saya tahu bahawasanya seperti mana kita lah saya kata, untuk apa yang mendorong diri kita untuk bersedia melalui jalan ini, saya kata apa yang saya dapat inspirasi sejujurnya daripada ibu dan ayah. Walaupun mereka bukan hafiz dan juga hafizah Al-Quran, tapi hidup mereka yang sentiasa melazimi Al-Quran. Alhamdulillah, kita khatam, saya khatam, adik-beradik yang lain semua khatam dengan mak. Khatam Al-Quran pembacaan. Belajar Quran, guru pertama kami ialah ibu kami. Yang akan memastikan kami ikut pengajaran ibu kami, ayah kami. Tak ikut sendiri dia. Walaupun ayah tak ajar, tapi tak ikut siap. Maksudnya, pengaruh ibu bapa ini adalah merupakan satu pengaruh yang sangat besar dalam mencorak kehidupan anak yang satu hari nanti mudah-mudahan akan punya keinginan untuk lebih memberikan upaya mereka bagi Al-Quran tersebut. Hasil daripada apa yang dilihat daripada kehidupan ibu dan ayah. Maksudnya madrasah pertama itu adalah ibu bapa? Peranan yang perlu dicurahkan oleh ibu dan ayah iaitulah membentuk suasana Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga. Kalau pun orang kata, alah kami ni mampu apa dia? Kami cuma mampu memastikan surah-surah amalan itu dibacakan dalam rumah. Lepas subuh pakat duk baca suratul Waqiah contohnya. Lepas daripada maghrib, ibu-ibu yang buka surah Kahfi, yang buka surah Yasin, yang buka surah Rahman, baca. Bahkan kalau kita dengar, bagaimana ibu-ibu yang dalam proses mengandungkan anak dalam perut pun digalakkan untuk membacakan Al-Quran terhadap bayi tersebut. Inilah yang membentuk suasana tersebut. Kalau kita bentuk dengan suasana yang lain, kita bentuk dengan suasana minta maaf, rancangan-rancangan kartun, semata-mata rancangan-rancangan yang hiburan semata-mata, maka jangan salahkan kalau anak kita langsung tidak ada kecenderungan untuk menghafaz Al-Quran tersebut. Ini peranan yang paling penting, walaupun banyak lagi sebenarnya. Tapi pembudayaan daripada sudut ibu dan ayah buat diri mereka dan juga keluarga mereka, inilah tanggungjawab yang paling besar untuk membentuk keinginan dalam diri anak tersebut untuk jadi ahli Al-Quran, insya-Allah. Betul. Terbinanya sebuah rumah yang sangat mewah ataupun bangunan yang begitu besar bermula dengan satu batu bata. Jadi di rumahlah tempat untuk menyusun batu bata itu. Yang mana faham, tak faham sudah. Ustaz, ada soalan Al-Shal di Facebook, katanya, bagaimana untuk menjadikan pusat tahfiz dan ma'had lebih berdaya saing dengan memiliki kelayakan akademik dan tidak terpinggir daripada aliran pendidikan kebangsaan, supaya kita nak nampakkan standard tu, Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah hari ini
Tuan-tuan juga puan-puan, aliran tahfiz telah pun diiktiraf sebagai aliran arus perdana pendidikan negara. Alhamdulillah. Ini perkara yang paling penting. Betul. Tuan-tuan. Satu ketika dahulu kalau orang lihat aliran tahfiz ni, orang kata aliran yang tak kena dengan arus perdana satu ketika dahulu. Tapi hari ini alhamdulillah dengan tertubuhnya Majlis Tahfiz Negara, adanya bahagian pendidikan Islam yang mengambil berat tentang pendidikan tahfiz anak-anak kita ni, maksudnya dari sudut sekolah-sekolah tahfiz ini, ia telah pun dimasukkan dalam aliran arus perdana sebenarnya. Itu sebab kita tak pelik dengar hari ini. Dulu kalau sebut MRSM berasrama penuh, ini mesti budak-budak sains semata-mata kan? Ya, ya. Tapi hari ini kalau sebut MRSM antara yang top, saya sebutkan sekolah dia walaupun saya bukan sekolah dia kan. Boleh MRSM silakan. Gemencih. Kenapa? Dia aliran sains, tapi budak-budak dia kalau kata masuk pertandingan peringkat tahfiz kebangsaan kita tu, top scorer dia semua hafiz daripada sana, hafizah sana. Subhanallah tuan-tuan, belajar sains tapi hafaz Quran tip top. Ini baru betul kata nak anak jadi hafal Quran. Berikan anak yang terbaik untuk agama Allah, pasti agama Allah itu akan terpelihara. Berikan yang terbaik untuk Al-Quran kalamullah, pasti kalamullah itu akan benar-benar terpelihara. Betul. Dan Allah akan berikan manfaatnya. Tapi macam mana nak buatkan mahat tahfiz ini berdaya saing? Bila mana tahfiz ini telah dimasukkan dalam aliran arus perdana, kita nak membawa diri kita bersama-sama dengan arus perdana. Kalau kita tidak mendaftarkan diri kita dalam arus perdana, kita akan tertinggal. Ya. So tanggungjawab pertama bagi institusi tahfiz yang nak ditubuhkan, saranan kita kepada mereka yang mengusahakan institusi tahfiz untuk mendaftarkan setiap daripada pusat-pusat tersebut ke bawah pihak berkuasa, sama ada kepada pihak berkuasa agama ataupun pihak berkuasa bahagian pendidikan, supaya apa sahaja aktiviti yang disarankan kegiatan anak-anak di sana daripada hafazan Al-Quran juga yang lain-lain, akan ada yang akan memantaunya. Bukan tujuan nak mencari salah, tidak. Tetapi bila mana ada pemantauan, kitalah kalau kita sekarang ni dipantau, kita pasti akan berusaha untuk membuat yang terbaik, yang sungguh-sungguh. Kalau tak ada orang pantau, kita buat sambil lewa saja. SS Ustaz. Apa dia SS? Syok sendiri. Oi, saya dah buat baik. Tapi kebaikan awak itu adakah sudah diperiksa? Menepati standardnya? Itu yang kita dengar, na'udzubillah min dzalik. Bukanlah semua tuan-tuan. Mungkin ada segelintir yang mengambil enteng hal-hal yang berkaitan dengan keperluan bidang tahfiz itu sendiri. Pengurusannya mungkin. Pengurusan dan sebagainya lah. Dia kata asal budak tahfiz ni janji kau hafal Quran sudah. Makan minumnya tak terjaga. Sedangkan antara yang membantu kita untuk memudahkan hafazan Al-Quran, iaitulah pemakanan yang betul. Di Madat sendiri, kami di tahfiz Madat, diet pemakanan tu dijaga ya. Diet, pakar diet dijemput. Tak ada pelajar yang overweight. Ini syarat dia. Masya Allah. Dijaga dia punya standard tu. Belum lagi dikira dengan silibusnya. Budak-budak yang nanti kalau bermasalah kecicirannya macam mana nak handle. Kita bukan pandai segala-galanya. Tapi kalau ada pemantauan, akan ada penaziran yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Mereka mungkin akan mencadangkan kepada kita beberapa langkah yang boleh membantu kita bagi meningkatkan daya saing mahat tahfiz kita, sampailah kita dapat memberikan cerminan yang baik terhadap institusi tahfiz dan mematikan perspektif-perspektif yang buruk bila mana orang sebut mahat tahfiz, Allah lekehnya, kalah kandang kambing contohnya, minta maaf bahasanya, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah, orangnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita tidak memuliakan institusi tahfiz dalam bentuk yang realiti sebenar? Kemuliaan itu pastilah dilihat dalam dan juga luarnya. Jangan kita kata, oh tak apa, asal kau hafal Quran kau mulia. Tak. Muliakanlah seperti mana yang sepatutnya. Itu sebab kita ada institusi tahfiz pada peringkat negara, peringkat negeri, Darul Quran. Siapa yang pernah pergi, wah, orang kata, saya sendiri kagum tengok tepi Tasik Ustaz, tempat saya dulu, insya-Allah cantik. Alhamdulillah. Mahat tahfiz yang betul-betul ikut piawaian ni, mahat tahfiz Pahang dan sebagainya, Masam Bulut Albab sebagainya, orang kata tip top. Barulah mak ayah nampak macam ni pun tak rasa menyesal. Tak hantar anak ke asrama penuh. Ini pun dah sama taraf. Allahu Akbar. Ini yang kita nak, insya-Allah. Baik, saya mohon kepada anda semua yang menonton ketika ini mungkin mengenali mereka, jiran-jiran ke, sahabat-sahabat handai ke yang ada hantar anak ke tahfiz tapi perasaan mereka baina-baina, yakin atau tidak. Tag nama mereka, Facebook mereka dalam siaran langsung kita pada pagi ini supaya ramai menonton dan lebih yakin bahawasanya Al-Quran pasti membawa kejayaan. Cumanya perbincangan kita Ustaz, kita akan sambung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
ini banyak persoalan yang bermain di fikiran. Mungkin juga ada masalah-masalah yang kita hadapi, termasuklah mana nak hantar anak untuk belajar ni kan. Hari ini terjawab sudah segala huraian dan jawapan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Yang mana hari ini kita bicarakan satu topik yang sangat dekat dengan kita sebenarnya dalam masyarakat kita dan negara kita. Kebangkitan Hufaz Profesional bersama dengan penasihat Madad Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Somad. Baik Ustaz, bila sebut Ustaz sebagai penasihat Madad, kita nak tahulah pada pagi ini yang mana kita bawakan juga oleh Madad, Kebangkitan Hufaz Profesional ni dalam melahirkan generasi Hufaz Profesional, bagaimana Madad tu sendiri mencorakkan hala tuju untuk anak-anak tahfiz di Madad, iaitu Ma'had Integrasi Madad, supaya mereka ni bukanlah sekadar menghafaz Al-Quran tetapi multitasking, serba boleh, itu bahasa mudahnya lah, serba boleh, multi skill, skill juga pelbagai dalam mendepani cabaran global yang kian mencabar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebutkan tentang tempat kita ni, nanti orang kata angkat gigi pula. Allah. Kita harap tidaklah difahami begitu. Tapi kita nak berkongsi perspektif yang baru dalam dunia yang baru, yang kita faham bahawasanya satu ketika dahulu kita kata kita berikan peluang itu secara yalah, tengoklah kalau jadi tak jadi sudah kan. Tapi kita nak bawakan bahawasanya perspektif baru terhadap tahfiz ini, seperti mana bidang lain perlukan perancangannya, bidang tahfiz juga perlukan perancangannya. Sebab perancangan ini, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau awak tidak awak gagal untuk nak merancang, awak akan merancang untuk kegagalan. Kita tak nak anak-anak yang masuk bidang tahfiz itu bukan kerana mereka itu lemah, mereka itu gagal, tapi kesilapan kita dalam merancang sesuatu yang terbaik. Maka untuk tahfiz Madad ni Ustaz Adai, kita telah pun berusaha setakat mana yang kita mampu untuk memastikan laluan anak ini bermula daripada tanggungjawab Al-Quran itu dapat disempurnakan terlebih dahulu. Menerusi yang pertamanya, pemilihan calon-calonnya itu bukan takat tangkap muat bagi nak penuhkan tahfiz tu, nak jadikan macam ikan sardin. Never. Pelajar-pelajarnya sebab diberikan percuma. Pembelajaran percuma. Dengan tajaan sepenuhnya, tak payah bayar apa-apa. Maksudnya bukan mengutamakan kuantiti? Tidak. Kuantiti itu tidak. Sebab kita nak hasilkan orang yang menjaga kalam Allah. Kita bertanggungjawab dengan Allah dan apa yang kita bakal hasilkan. Betul. Ini. Maka anak-anak ni akan ditemuduga terlebih dahulu mana-mana anak-anak yang ingin mengikuti pengajian ini dengan paksaan ibu bapa, minta maaf kita tak terima. Mak bapak yang paksa tanya pada dia, awak ni nak masuk sini, mak paksa ke ataupun awak sendiri yang nak? Dia jawab, mak ayah yang paksa. Minta maaf adik balik ke rumah bincang sama ayah dulu. Allahu Akbar. Sampailah adik datang sendiri balik dengan hati yang rela. Sebab kalau tanpa hati, segala-galanya bermula daripada hati. Ini benda yang kita tahu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafaz Al-Quran tanpa hatinya, ianya ibarat kita kata burung tiung. Boleh mengulang-ulang bacaan tetapi tak pernah hadirkan hatinya. Sedangkan hati inilah yang memainkan peranan penting waktu kita berhadapan dengan cabaran-cabaran dunia tahfiz nanti. Maka bila mana anak ni telah pun masuk, kita berikan kepada mereka pembelajaran yang komprehensif. Daripada hafazannya, daripada pengulangannya, anak-anak ini direncanakan insya-Allah dalam tempoh setahun mereka akan menghafaz Al-Quran. Subhanallah. Insya-Allah. Benda ni dirancang, bukan kita kata by pastilah by accident. No, bukan. Perancangannya ada jadualnya, ada dia punya silibusnya, ada guru yang memastikan anak ini. Bukan takat tu di Madad, alhamdulillah setakat ni kita pastikan tahap kesihatan itu bukan tahap kesihatan fizikal, kesihatan mental mereka akan dijaga. Maksudnya didatangkan doktor untuk memeriksa kesihatan mereka daripada masa ke semasa, diberikan kepada mereka perkhidmatan kaunseling ataupun kaunselor untuk nak, kalaulah mereka berhadapan dengan tekanan-tekanan tertentu di kita tempat tak tahu kan, benda ni diberikan kepada anak-anak tersebut. Pakar diet yang disebutkan tadi, sampai pakar diet, orang kata kalau pakar diet ni biasanya dekat tempat sekolah sukan dia orang bagi kan. Itulah ni pakar pemakanan juga. Pakar pemakanan didatangkan untuk nak tentukan hatta pemakanan itu yang dijaga. Sebab kita tahu punca bagi segala-galanya ialah hati, tetapi hati itu datang daripada mana? Apa yang kita makan. Bukan setakat kita kata yang namanya bahan makanan, aspek halal haram kita jaga insya-Allah setakat mana yang kita mampu. Maksudnya benda yang kita dapat lihat dengan mata kita. Dan tambahan kepada itu, yang Ustaz tanyakan tadi kan, ada multitasking, ada interpersonal skill. Hari ini orang sebutkan dalam dunia industrial revolution ini. Kita perlu tampilkan hafiz ini insya-Allah dalam bentuk kita kata bukan
sesempurna malaikat. Tapi sekurang-kurangnya kita tak nak anak-anak tahfiz ini bila mana dia tampil dalam masyarakat nanti, orang akan mempersoalkan bukan diri dia, tetapi orang meragui akan Al-Quran yang dibawa. Sedangkan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Pula, ya. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Betul. Tapi disebabkan kita yang mengetengahkannya pada diri kita dengan cerminan tersebut, orang mempersoalkan Al-Quran. Auzubillah min dzalik. Maka kita adakan untuk anak-anak ini, bagi sudut luarannya, nilai tambahnya. Anak-anak ni jangan main-main. Jangan orang kata, budak-budak tahfiz ni, dianya hidup dengan Quran saja. Tak. Mereka ada beberapa elemen sokongan untuk pembangunan kendiri mereka. Kita ada berikan sukan paintball, kita ada sukan memanah. Masya Allah. Dan jangan terkejut, anak ni juga pakar dalam e-game. E-games? Oh. Tak boleh main tu. Orang kata, Ustaz Hadari, Ustaz Hadari ni tahfiz, mesti buka Quran 24 jam. Ini mesti tak sentuh game. Contohlah, itu gambaran hari ni. Orang kata kalau kata jadi tahfiz ni tuan-tuan kan, game tak boleh main tu. Itu game tu syaitan semua tu. Contohlah. Melalaikan. Melalaikan. Tapi sebenarnya jiwa anak-anak, ada masa mereka itu perlukan sedikit hiburan. Tapi hiburan yang diberikan kepada mereka itu terpimpin, terkawal, dan mereka boleh merasai keseronokan hidup sebagai seorang remaja, dan dalam masa yang sama mereka tetap menjadi orang yang menjaga Al-Quran. Diberikan kepada mereka peluang tersebut. Ada ruang. Dan untuk prospek masa hadapan, alhamdulillah, kita telah mengadakan kerjasama-kerjasama dengan bahagian-bahagian kemahiran. Antara yang agak advance untuk waktu ini, kita ada Memorandum of Understanding dengan pihak Asri Ahmad Academy. Subhanallah. Untuk nak melatih anak-anak ni pada ruang masa yang diberikan untuk jadi the good trader. Masya Allah, trader sekali. Allah Akbar. Itu untuk masa depan, masa depan. Dan adalah beberapa perancangan macam mana, Ustaz, macam mana pula nak sediakan modal untuk mereka? Ada modal mereka. Masya Allah. Bila keluar tu nanti, mereka dah ada modal awal untuk mereka nak jadi trader. Kemahiran trader tu dah Kemahiran dah ada. Modal pun insya-Allah kita rancangkan untuk mereka, adalah cara dia. Baik. Tapi benda ni sebenarnya perancangan yang kita buat selepas daripada kita berharap kepada Allah bantuan. Akbar. Cumanya Ustaz, berbaki hanya beberapa sahaja lagi untuk melangkah masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkatan Ramadan. Macam mana kita nak tahu progres ataupun keadaan semasa yang berlaku di Masjid Madad? Dan mungkin bila sebut tentang Masjid Madad ni, ia adalah rumah Allah. Jadi kita nak tahulah macam mana orang ramai dapat bersama-sama merealisasikan usaha Madad itu sendiri untuk membangunkan dakwah moden ni. Silakan. Tuan-tuan boleh sebutkan tentang Madad Center ataupun Murtada Dakwah Center. Dia adalah merupakan bukan sekadar kita kata masjid, tetapi ialah merupakan one stop center, satu pusat komuniti masyarakat, di mana salah satu daripada iconic building dia adalah masjid dia. Masjid ini adalah merupakan mercu tanda yang utama yang kita nak orang bila tengok kepada Murtada Dakwah Center ini, orang nampak di situlah bermulanya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan segala-galanya. Masjid itulah yang paling utama. Alhamdulillah, tuan-tuan dapat tengok kan bagaimana progres setakat ini untuk masjid tersebut yang menjadi ikon yang utama bagi kami. Alhamdulillah, ia telah mencecah lebih daripada 95% siap. Sebab targetnya Da'i Hadari satu Ramadan ni kita nak gunakan biidznillah ta'ala untuk pengimarahan Ihya Ramadan. Ini memang dinantikan oleh masyarakat. Siapa yang mengikuti rapat Madad Center memang, ataupun Murtada Dakwah Center, memang ternanti-nanti sebab masjid ni istimewa. Banyak ciri-ciri yang orang kata mudah-mudahan memberikan satu nilai tambah kepada sebuah pusat ibadah. Di sana ada kapsul hotel, dia ada pusat penjagaan orang tua-tua, dia ada pengurusan jenazah, dia ada playground yang tahap 5 star pun disediakan, dia ada tandas yang 5 star. Masya Allah. Tandas pun 5 star tu. Masya Allah. Bukan apa, kita tak nak orang pandang lekeh pada agama ini. Betul. Orang kata masjid itu hanya dibuat untuk sekadar tangkap muat. No, ini adalah untuk Allah. Seperti mana kalau kita pergi beribadah di sisi dua tanah suci Mekah dan juga Madinah, kita lihat kemudahan dia bagaimana. Ini yang kita buat. Bukan apa, sebab kita tak nak agama ini dipandang lekeh. Bukan untuk kepentingan diri kita. Semua yang telah pun diberikan sumbangannya oleh tuan-tuan dan juga puan-puan selama ini yang mendukung usaha kita untuk nak menjayakan usaha membangunkan ummah zaman milenium ini, kita kembalikan setiap sen satu daripadanya diaudit dan sebagainya, kita jaga hak tersebut sehinggalah kepada yang teristimewanya. Perkhidmatan ini
ianya percuma. Percuma Ustaz. Baiklah, mungkin ramai tertanya-tanya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh sahaja terus mengunjung laman sesawang www.madatcenter.com. Saya ulang, www.madatcenter.com. Segala maklumat ada di situ. Dan juga jangan lupa anda boleh dapatkan 60 e-book percuma. Subhanallah. Baiklah Ustaz, kita akan sambung lagi perbincangan kita sebentar saja lagi. Jadi kepada anda semua, kita tutup dulu di TV3 dan sambungan selepas ini di TV9. Terus setia, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda di rangkaian Raudhah. Dan Alhamdulillah, kita nak sambung perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini, yang mana kita sembang-sembangkan dan dapatkan manfaat dalam topik kita, kebangkitan hufaz profesional, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, yang merupakan penasihat untuk Madat. Cumanya mungkin Ustaz Syams, nama kelima tu ya. Saya lebih suka untuk kita bawakan juga perbincangan ini dari sudut acuan. Macam mana acuan didikan yang sepatutnya diberikan kepada golongan muda? Sebab ada yang menyatakan, tadi saya tersentuh sebab Ustaz sebut di Madat itu sendiri ada pelbagai termasuk e-games. Ada orang fikir anak-anak muda ni tak boleh, gadget pun tak boleh, itu merosakkan, jangan bagi dia kemudahan-kemudahan. Sedangkan tidak sebenarnya. Subhanallah, inilah yang kita katakan sebenarnya acuan yang diharapkan untuk anak-anak muda ini dapat disantuni. Hari ini bila kita dengarkan tentang jiwa anak-anak muda. Betul. Bila sebutkan jiwa anak-anak muda ni, biasanya orang sebut jiwa yang memberontak. Memberontak. Rebel. Nak memberontak tu besar kan. Bila mana tak dipenuhi keinginan-keinginan mereka itu, maka mereka akan melakukan yang sebaliknya. Ini yang kita bimbangkan sebenarnya. Dan kita faham bukan takat jiwa anak muda, jiwa anak yang dah pernah muda pun sama juga. Setiap daripada kita pada peringkat-peringkatnya itu ada sesuatu yang perlu disantuni. Kalau kanak-kanak kita santuni mereka dengan gula-gula, dengan mainan. Kalau yang remaja, kita mesti menyantuni dengan kaedah remajanya. Anak tua, contohnya, minta maaf, anak tua ataupun orang yang pernah muda ini, mereka juga perlukan santunan-santunan, drama-drama, contohnya kan, mengikut kesesuaian umur. Tetapi bagaimana kita memberikan intipati kepada santunan tersebut? Bagaimana kita membawakan kawalan kita terhadap anak-anak ini? Nafsu ada keinginan yang Allah sertakan sebagai fitrah bagi kita. Kalau tanpa nafsu keinginan tersebut, kita akan mati. Betul. Tak ada nafsu makan, habis kita perut kering kita sekarang. Betul. Tak ada nafsu nak hidup, tak ada nafsu untuk berkelamin contohnya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi bagaimana nafsu itu yang tak lama lagi datang Ramadan ni, saja kita tentang Ramadan ni, kita faham bagaimana Al-Quran, bagaimana Ramadan, bagaimana Allah tak kala mana mengurniakan sesuatu yang namanya keinginan ini, ia bukan untuk dimatikan, tetapi ia perlu disantuni, diberikan pentarbiahan, pendidikan kepada diri dia. Allah. Ini yang kita nak. So anak-anak muda, bila mana sebutkan apa sebenarnya yang perlu untuk anak-anak muda tahfiz ini, tanyakan kepada mereka. Andai kata kalian ingin mengikuti bidang tahfiz, bagaimanakah yang kalian harapkan daripada bidang tahfiz tersebut? Kalau dulu, minta maaf kalau sebut budak tahfiz, kau duduk dalam bilik seorang-seorang, kau jangan bercampur dengan orang lain, nanti kau jadi bukan-bukan. Sedangkan kita kata dia manusia, dia bukan seekor haiwan yang perlu diletakkan dalam kandang. Dia nak bergaul, sebagainya. Tapi kitalah yang lain itu meraihkan keadaan diri dia. Kalau kita biasa buka cerita yang bukan-bukan, orang kata ni budak tahfiz ada ni, tengok elok sikit. Bila ada anak-anak tahfiz kita, ni ada anak tahfiz ni, cakap baik-baik sikit. Kita membantu persekitaran tersebut. Betul. Anak ni datang, budak-budak lain main game. Nak main game pun janganlah main GTA. Itu ganas sangat. Ganas. Takat main FIFA. Okeylah. Ya Allah. Bukan tak boleh. Boleh. So, santunan inilah yang akan membuatkan anak-anak tahfiz ini memahami erti kemanusiaan. Dan inilah ciri bagi Industrial Revolution 5.0 yang disebutkan sebagai humanize the technology. Kita nak memanusiakan teknologi pada hari ini. Sebelum daripada ni, manusia itu yang diteknologikan, yang dirobotkan. Itu dalam Industrial Revolution 4.0. Tapi bila mana diorang lihat kelemahannya apa dia, manusia
boleh jadi robot, kaku, tak punya perasaan. Orang kata hilang rasa tersebut, itu bahaya. Tapi daripada santunan kita, daripada aspek kemanusiaan terhadap anak-anak tahfiz ini, kita bukan nak menjadikan dia malaikat, sebab mana mungkin manusia menjadi malaikat. Dan pastilah kita juga tak nak jadikan dia, na'udzubillah, syaitan. Kita nak jadikan dia manusia. Tapi manusia itu sebagai sifatnya apa dia? Sebagai hamba Allah yang pertamanya. Jadikan dia orang yang taat pada Allah. Jadikan dia orang yang ada tanggungjawab. Pertamanya kepada Allah dan juga kepada masyarakat. So benda elemen-elemen lah kalau kita masukkan apa yang kita sukalah untuk diri kita daripada aspek-aspek tersebut. Inilah sebenarnya benda yang sama yang dikehendaki oleh anak-anak tahfiz. Tetapi acuannya apa dia? Syariat itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Kita nak anak kita jadi hafiz Al-Quran. Tapi kita bagi acuan syariatnya, kita pun tak bangun sembahyang subuh kan. Allahu Akbar. Sedangkan itulah waktu, orang kata waktu premium untuk anak ni hafal Al-Quran. Sepatutnya ayah itu turut serta. Ya. Bukan takat ayah lah. Adik-beradik dia pun. Kalaupun dia orang tak hafal Al-Quran, biar yang kata anak yang hafal Al-Quran ni lead adik-adik dia. Jom, kita pergi sembahyang jemaah. Bagikan tanggungjawab tu pada dia supaya dia rasa, oh subhanallah, nanti inilah benda yang aku perlu buat selepas daripada tamat pengajian secara rasmi nanti. Betul. Memimpin masyarakat dengan Al-Quran pada diri dia. Ini yang kita nak sebenarnya. Santunan terhadap anak-anak tahfiz pada usia yang sepatutnya mereka hidup. Tolong jangan berikan kehidupan yang lain lagi pada. Itulah. Bila sebut tentang acuan ni, para penonton sekalian, saya teringat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendidik anaknya Nabi Ismail begitu indah. Selesai sahaja membina Kaabah, Ustaz ya. Terus Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk berdoa dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah diriku sebagai yang tetap mendirikan solat dan keturunanku. Betul. Dan makbulkanlah doaku. Itu doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu indah didikan daripada Nabi Ibrahim. Tapi satu yang penting daripada ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi, bila kita katakan jadikanlah diriku dan juga zuriatku orang yang mendirikan salat. Salat takkan terdiri tanpa hafaz Al-Quran. Betul. Itu sangat penting Ustaz ya. Betul. Okey Ustaz, Siti Nurbayah katanya, selain dari ilmu tadabbur yang tinggi terhadap Al-Quran bagi seorang hufaz ataupun hafiz, adakah akhlak yang terpuji itu juga adalah elemen paling penting? Akhlak yang perlu ditunjukkan untuk melahirkan golongan hufaz yang profesional supaya dia boleh menjadi contoh teladan yang terbaik dan juga boleh bersiap sedia berhadapan dengan persepsi masyarakat yang memandang tinggi kepada golongan hufaz di akhir zaman ini untuk menjaga nama baik kepentingan seorang hufaz. Akhlak kata kuncinya. Dai Hadari dan Dai Hadari sendiri berpengalaman dalam bidang tersebut. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan juga puan-puan, sebelum daripada tahfiz itu berlangsung sendiri pun, akhlak itulah yang paling diutamakan. Betul. Akhlak sebelum daripada ilmu, akhlak sebelum daripada hafaz Al-Quran. Sampaikan kalau kita pernah dengar bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau telah mengarang satu buku yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Satu penjelasan tentang adab-adab, akhlak-akhlak orang yang akan memikul tanggungjawab memelihara Al-Quran. Sebelum nak jadi pemikul Al-Quran itu sendiri, mereka akan diberikan didikan akhlak. Tadi waktu dalam senggang masa bual-bual tadi kan, sementara kita nak berpindah kepada slide yang berikutnya, Dai Hadari cerita bagaimana asuhan akhlak itu diberikan yang pertama. Hari pertama 3 bulan pertama. 3 bulan pertama diberikan kepadanya tanggungjawab untuk memelihara akan kambing. Anak kambing Ustaz. Ini bukan isu tentang orang kata ilmu pertanian ataupun ilmu penternakan. Betul, betul. Tapi macam mana kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min anbiya illa wa hum ra'iyan ghanam. Tidak ada daripada kalangan para anbiya itu melainkan mereka itu adalah pengembala kambing. Kenapa? Bukan takat isu tentang peternakan ya. Tapi di situ ada didikan akhlak pada pengembalaan kambing ini sebenarnya. Ada didikan akhlak padanya. Betul. Barulah kita pergi kepada tahfiz. Sebab kita tahu al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini pesan waqi' kepada Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Yang dikatakan ilmu, apatah lagi kalau Al-Quran itu merupakan satu cahaya. Mana mungkin cahaya itu akan masuk dalam hati-hati yang kotor, hati-hati yang buruk pada individu-individu yang buruk akhlaknya. Kita harapkan ini merupakan satu peringatan untuk saya, untuk kita Ustaz, Da'i dan juga sekalian yang lain. Jana akhlak
akan terjanalah kehidupan dengan Al-Quran yang akhirnya akan memberikan satu nilai tambah yang lebih luas daripada itu. Datanglah tadaburnya, datanglah yang namanya tafsirnya, datangnya aplikasinya. Hari ini orang tanyakan tentang apa aplikasi Al-Quran terhadap isu ini, apa aplikasi Al-Quran. Sebab dalam dunia yang lain, contohnya kalau sebutkan tentang Jepun, terkenal dengan aplikasi 5S. Betul. Kalau dalam dunia barat 7 Habits, contohnya Kaizen dengan pengurusannya. Tapi orang tanya, dari mana aplikasi Al-Quran? Kalau bukan menerusi cerminan yang ditunjukkan oleh ahli Quran itu sendiri, akhlaknya dan kemudian kefahamannya terhadap Al-Quran itu sendiri. Ini yang perlu sebenarnya. Saya rasa nak keluar air mata. Sebab apa? Ustaz mengembalikan memori saya ketika... Nostalgia tu. Betul, nostalgia ketika belajar di sekolah pondok. Betul lah, 3 bulan pertama diberikan anak kambing. Saya pun pelik juga, kenapa ni tuan guru tak bagi masuk kelas lagi ni? Rupanya dia kata lepas penyerahan semula kambing tu. Cuma saya takut ni sebenarnya. Ya. Takut orang ambil ini cuma satu keratan. Ya. Nanti lepas habis sesi ni, mak bapak bagi kambing kat anak-anak. Bukan. Tolong fahami falsafahnya terlebih dahulu. Betul, dia mendidik akhlak. Kan Ustaz, bukan kan? bagi pada kambing itu sendiri semata-mata, tetapi ada falsafah pendidikan di sana. Ada yang diterapkan. Yeah. Itu dia. Cuma Ustaz, mungkin kita nak juga sembang-sembangkan. Alang-alang kita sembang tentang kebangkitan hufaz profesional ni. Muhammad Hafizi Hafiz katanya, adakah peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta bagi para hufaz ini selari dengan mereka yang lebih cenderung kepada akademik? Ada harapan ke Ustaz? Oh, subhanallah. Ini soalan ada peluang ke? Soalan bentuk zaman baru yang telah pun dijernihkan dengan bahasanya, tapi ini yang sering ditanyakan Ustaz di luar sana. Dan soalan ini sebenarnya bukan ditanyakan pada hari ini saja. Sejak dahulu. Satu ketika dahulu. Betul. Ada tak peluang kerjaya di sektor awam dan juga swasta? Subhanallah. Tuan-tuan, kalau hari ini pergilah kepada mana-mana sektor, sama ada kerajaan ataupun swasta, pasti akan ada di sana individu-individu yang, kalau saya nak sebutkan tokoh-tokoh yang besar bagi kedua-dua sektor pekerjaan tersebut, ada individu-individu yang berlatar belakangkan pengajian Al-Quran. Ini dalam ketika satu era yang mana tidak ada perancangan pendidikan yang sejelas hari ini. Betul. Hari ini tuan-tuan, kalau sebutkan tentang aliran tahfiz, ianya pelbagai. Dia ada aliran tahfiz yang agama, maksudnya yang mengambil pendidikan dan pengajian bidang agama itu sendiri, seperti mana Quran, hadis, syariah dan sebagainya. Ini aliran tahfiz yang disebutkan sebagai aliran tahfiz agama, walaupun ada juga yang tak bersetuju. Tak apalah, itu istilah semata-mata. Tapi tuan-tuan, terkejut tak kalau kita katakan hari ini ada aliran tahfiz TVET? TVET? Vocational. Maksudnya anak-anak ada kemahiran. Yes. Dia hafal Al-Quran, tetapi sifat kecenderungan diri dia iaitulah hak jenis, minta maaf lah bahasa orang dulu kata, suka pomen kereta dia. Elektronik pantang nampak benda-bendanya, mesti dia nak sentuh-sentuh, nak buka-buka. Kalau nampak anak-anak kita begini, mulut baca Quran tapi tangan duk godek-godek mainan dia bagi hancur, jangan lepaskan peluang untuk menyertakan anak kita pada aliran tahfiz TVET ini. Ada, dah dimulakan. Ada kerjasama dengan contohnya Institut Kemahiran MARA yang memberikan pelatihan kepada anak-anak ini untuk mendapatkan, di samping mereka mendapat ilmu Al-Quran, mereka mendapat bimbingan kemahiran tersebut. So bila mana mereka keluar nanti, nak sebut sektor mana nak ikut, kerajaan boleh, swasta pun boleh, tapi yang penting dalam diri mereka itu telah pun ada asas kehidupan yang akan memberikan jaminan kebahagiaan yang lebih besar, iaitulah kebahagiaan dunia akhirat, sebelum daripada mereka mendapatkan sedikit daripada habuan dunia dalam bentuk kemahiran tersebut. Kalau orang tanya, ada ke tidak? Tuan-tuan, pergilah kepada seminar-seminar kerjaya ataupun kita panggil pesta-pesta kerjaya. Tuan-tuan pasti akan melihat sebenarnya prospek bagi laluan tahfiz ni hari ini sebenarnya lebih luas berbanding satu ketika dahulu. Bahkan kalau kita nak katakan secara tak melampaunya, kadang-kadang rezeki untuk yang hafaz Al-Quran ini lagi luas daripada yang lain. Betul. Wallahu a'lam. Al-Quran kan rezeki Allah, kalam Allah. Cuba bayangkan para penonton sekalian, satu soalan yang saya nak tanyakan kepada anda jawab sendirilah, iaitu bagaimana, cuba bayangkan pekerja yang profesional tetapi tidak dijaga akhlaknya, dan juga pekerja yang profesional tetapi akhlaknya terjaga kerana menghafaz Al-Quran. Mana satu kalau anda sebagai bos nak pilih? Nantikan selepas ini perbincangan lanjut. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini sangat sempurna dan sangat seronok kerana kita bicarakan satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat kita, iaitu kebangkitan hufaz profesional. Bayangkan, para penonton sekalian, satu masa nanti generasi yang akan berada di barisan hadapan, terutamanya mereka yang berada di kejuruteraan, mungkin mereka yang menjadi ahli fizik, ahli kimia, mungkin juga sebagai juruterbang ataupun profesor. Mereka juga dalam masa yang sama menghafaz Al-Quran. Kita pernah ada, bahkan kita pernah berbangga dengan Al-Biruni, Al-Khawarizmi dan lain-lain. Takkanlah mustahil untuk kita ada lagi generasi-generasi sebegitu pada masa hadapan. Jadi hari ini kita bicarakan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad ataupun Ustaz Syams. Saya tak follow lagi Instagram beliau. Baik Ustaz. Alang-alang kita nak bawa perbincangan kita ini juga dalam bab hufaz profesional. Saya suka menyentuh dari sudut realiti masyarakat. Ya betul, ramai antara yang menonton dan juga termasuk diri saya sendiri, saya suka bahasakan diri saya, bila bab puasa Al-Quran pasti ada pahala. Bila kita cerita tentang umrah haji, sambil-sambil tu baca Al-Quran, oh pahala banyak ni. Tapi bila bab mendidik anak, masukkan anak ke tahfiz Al-Quran, boleh berjaya ke? Macam mana Ustaz nak memujuk hati kita sendiri supaya yakin bahawasanya generasi menghafaz Al-Quran ni pasti berjaya? Tuan-tuan juga perempuan yang rahmati Allah, soalan yang kritis sebenarnya, soalan yang kritikal untuk sama-sama kita muhasabahkan diri kita. Betul Ustaz. Bagaimana sekalian daripada bahagian ibadah, bila mana kita kaitkan dengan Al-Quran, kita boleh berkeyakinan tinggi bahawasanya ia pasti memberikan kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Pahala berganda-ganda. Pahala berganda-ganda. Orang sebut bila kata tu imam tu baca Quran dalam semayang tarawih, berjuzuk-juzuk, orang kata amboi sedapnya lah semayang dengan Tok Hafiz ni kan. Contohnya kan. Ataupun anak-anak Hafiz ni kan. Tapi bila kita pergi kepada pendidikan yang lain daripada ibadah, pergi kepada pendidikan, kehidupan harian kita, bila sebutkan tentang kehidupan dengan Al-Quran ini, semacam ada sedikit keraguan di sana. Kalau kita nak sebutkan tentang ini, mungkin berpunca daripada satu keadaan yang kita nak bayangkan dengan analoginya, perbandingannya. Tuan-tuan, bila mana sebutkan tentang Al-Quran, apa yang kita dengari daripada bicara Al-Quran ini indah-indah belaka, insya-Allah. Sebutkan tentang orang yang hidup Al-Quran, tak ada yang kita tahu daripada orang yang benar-benar hidup dengan Al-Quran, pengakhiran hidup bagi mereka itu buruk. Belum sampai pengakhiran pun di dunia Allah berikan kehidupan yang baik untuk dia, rezeki dan sebagainya. Tapi keyakinan kita terhadap benda ini seperti mana kalau kita nak menjamah makanan yang diviralkan lazat. Orang kata hari ini, "Oi, ini makanan punya sedap, tak makan rugi." Hilang separuh nikmat dunia. Itu pasal ini. Tak makan ni hilang separuh nikmat dunia kau. Kita kalau kita tengok je, betul ke makanan ni sedap? Betul ke sedap? Betul ke sedap? Kalau kita tak ambil, tuan-tuan, kita jamah masuk dalam mulut kita, takkan rasa sedapnya, takkan yakin sedapnya dia. Benda ini kalau nak tahu kata betul ataupun tidak, jawapannya bukan saya. Jawapannya bukan Da'i Hadari. Betul. Jawapannya bukan sesiapa. Kita yang kena mencuba akannya. Betulkah hidup dengan Al-Quran ini adalah hidup yang membahagiakan kita, membahagiakan anak kita, memberikan jaminan kejayaan yang telah pun dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya, yang dijanjikan dalam Al-Quran pemeliharaannya, yang disebutkan bagaimana contoh daripada Nabi SAW itu. Akhirnya kita akan tengok, wah, orang kata pada anak tuan pun telah terlihat benda ni. Tidakkah waktu itu kita akan berasa gembira dengannya? Tapi sebelum kegembiraan itu tiba, kitalah yang mesti menyertakan diri kita, anak kita, keluarga kita ke dalamnya. Kalau kita tidak menjamah-jamah makanan tersebut, maka takkan terasa sedapnya. Mana mungkin kita tidak pernah menyertakan diri kita, keluarga kita dalam kehidupan Al-Quran untuk kita rasai bahawasanya itulah kehidupan terindah yang terakam sampai ke hari ini. Ketika mana saat Aisyah menyebutkan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Kita tak kenapa rasa macam manalah akhlak Nabi dengan Al-Quran. Cuba bagi hidup diri kita dengan Quran, cuba bagi hidup dengan anak kita dengan Quran. Waktu itulah kita akan terbayang-bayanglah Nabi kita SAW. Itulah hidup mereka sebenarnya. Yang kalau pun orang kata, hidup dengan Quran ni tak glamour lah Ustaz. Cuba dulu. Tengok Dayah tadi, dah glamour dah hari ni. Alhamdulillah. Kalaulah glamour itu yang dia nak kan. Sedangkan kita dengan Quran, saya tak minta pun. hidup dengan Quran. Dia datang.
Hidup dengan Quran Ya. ni pantang bagi kita untuk hidup meminta glamour. Ya. Nauzubillah, nauzubillah. Betul. Sebab itu bukan matlamatnya. Kita nak biarlah kita glamour di syurga Allah, nanti Allah, insya-Allah. Allah, insya-Allah. Siapa yang meminta awalannya itu di dunia, maka dia tidak akan beroleh balasannya di akhirat. Betul. Tapi bila mana Allah bagi, itu benda yang lain. Kalaulah glamour itu yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapatkan dengan Al-Quran. Ya. Tapi kita tahu, siapa yang tahu tujuan kita hidup dengan Al-Quran bukan untuk glamour di dunia, tapi kita nak kita dikenali, nama kita itu akan disebutkan oleh InsyaAllah. penghuni langit insya-Allah. Amin ya rabbal Wallahu a'lam. alamin. Okey, mungkin Izzuddin, ini soalan beliau tanyakan. Ustaz boleh kongsikan, apakah pula halangan terbesar yang dihadapi oleh para hufaz yang dikategorikan sebagai semi-pro untuk bersaing dengan para hufaz profesional? Ada pula tu kategori semi-pro tu. Macam mana tu Ustaz? Subhanallah, kita kata dalam dunia sukan pun, mana-mana yang bertaraf semi-pro ni bercita-cita untuk menjadi profesional. Profesional. Dan biasanya dalam rangka untuk menjadi profesional itu meneladani orang-orang yang telah berjaya. Betul. Melalui jalan-jalan kejayaan orang-orang yang berjaya itu adalah merupakan salah satu syarat untuk berjaya. Mana mungkin jalan kegagalan yang kita lalui lain daripada jalan kejayaan, tiba-tiba kita mengharapkan penghujungnya adalah kejayaan. So seperti mana kita melihat contoh teladan kita yang pertama itu Nabi SAW. Nak hidup dengan Quran ini, orang kata kena bersedia untuk susah dahulu. Ya, betul. Tak ada hidup Quran orang kata kerja tidur makan Tahu-tahu tiba-tiba dah ingat. Tidak. Tanyalah siapa-siapa yang pernah menghafal Al-Quran. Hidup penghafaz Al-Quran ini, kalau tidak kehilangan suara kerana banyaknya mengulang, pasti akan ada titisan air mata yang akan keluar. Ya Allah, di saat betul. ketika mana apa yang cuba dihafaz itu kadang-kadang diuji oleh Allah. Adakah benar jujur kita untuk menghafaz Al-Quran, betul. ataupun sekadar hangat-hangat tahi ayam. Ya. So kalau kata dah mula hafal sampai ke tempat part-part yang susah tu kan, juzuk yang ke-11 tu Ustaz, kan surah Yunus tu dah mula dah. Nanti naik kepada juzuk 19 surah Syu'ara tu pula dah pendek-pendek ayat dia pula, dah melampak jumpa dengan tempat-tempat yang mutasyabihat yang lebih banyak tu kan, yang hampir-hampir lebih kurang ni kan, diulang-ulang. Apa nama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang keberapa ni apa lepas dia pula Surah Ar-Rahman. waktu tu nak sabar ke tidak. Hidup susah dengan Quran, orang kata dalam bahasa kehidupan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. kehidupan orang Quran di dunia dia akan susah insya-Allah. Bukan susah macam mana, susah untuk nak jaga Quran. Betul. Dari sudut dunia tak bimbang. Baik. Tuhan akan bagikan rezeki untuk kita, tapi kita nak dapat iaitulah senang dalam syurga nanti insya-Allah. Ini yang kita harapkan. Baik. Silakan. Mungkin secara ringkas Ustaz boleh kongsikan sebagai pelan tindakan kita, kesimpulan kita untuk hari ini, perbincangan kita, bagaimana kita dapat realisasikan hufaz profesional. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, kerja nak bangunkan hufaz profesional ni bukan kerja seorang-seorang. Tidak. Takkan mungkin kerja tu seorang-seorang. Betul. Nabi SAW Sallallahu alaihi diberdayakan untuk hafaz Al-Quran dengan dihadirkan Jibril alaihi salam. Diberikan masyarakat untuk dididik dengan Al-Quran supaya Quran tu lebih mudah untuk dicerap sebab telah pun dibudayakan. So itulah juga yang perlu kita wujudkan hari ini, satu ekosistem dalam nak membangunkan hufaz profesional ini, bermula daripada individu hufaz itu sendiri, diikuti dengan keluarganya, masyarakatnya, hatta pada peringkat negara yang menyediakan dasar-dasar tentang tahfiz itu sendiri. Hari ini dah ada. Ada 5 teras utama yang tak sempat kita bincangkan. Betul. Tentang dasar pendidikan tahfiz dah ada. Sampailah kepada dunia seluruhnya, kalau kita dalam plan yang sama nak membangunkan hufaz profesional ni, insya-Allah. Tapi kita tak nak, kita cuma bercakap seorang, betul, yang lain semua tidak menyetujuinya, maka kita tidak akan dapat melihat usaha ini akan dapat berlangsung dengan keadaan yang harmoni ataupun ada kelangsungannya daripada masa ke semasa. Wallahu a'lam. Maksudnya kena ada sinergi bersama. Sinergi bersama, ekosistem yang melengkap antara satu sama lain. Baik, insya-Allah. Baik Ustaz, untuk murnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazakallah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya. Amin. Nanti kena selfie dengan Ustaz kejap lagi ni. Baiklah para penonton sekalian, esok bersama dengan Da'i An-Nas yang mana beliau akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol. Kita akan bicarakan tentang fiqh, iaitu mengisi bulan-bulan suci. Bahang Ramadan pun dah kian terasa. Baiklah para penonton sekalian, dalam hidup kita ni ramai yang mengaku bertakwa, tetapi salah satu syarat untuk bertakwa itu iaitu tidak boleh ragu-ragu dengan Al-Quran. Buktinya surah 2 ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tiada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan ragu-ragu kepada mereka yang bergelar hufaz, dan sama-sama jangan ragu-ragu lahirkan hufaz profesional. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.